Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a hudah, amma ba'd. Pada petang ini kita masuk kepada bab yang ke-8, yaitu yang berkaitan dengan al-mansubat. Apa makna al-mansubat? Al-mansubat artinya perkataan-perkataan yang berada pada kedudukan nasbun. Al-marfu'at, perkataan yang berada pada kedudukan raf'un. Hari ini kita masuk kepada al-mansubat setelah selesai mempelajari al-marfu'at. Antum kena ingat semua kalimah-kalimah yang berada pada kedudukan raf'un. Kata penulis, jenis kalimah yang berada pada kedudukan nasbun dipanggil dengan al-mansubat. Setelah anda mengetahui jenis-jenis kalimah yang berada pada kedudukan raf'un yang dipanggil dengan al-marfu'at, mari kita mempelajari jenis-jenis kalimah yang berada pada kedudukan nasbun. Di dalam istilah ilmu nahwu ia dipanggil al-mansubat. Kalimah-kalimah yang berada pada kedudukan ini ada 15. Ada 15 kalimah. Apabila anda membuat ayat atau membaca teks bahasa Arab, maka anda hendaklah menggunakan tanda-tanda nasbun pada kalimah tersebut, sama ada fathah atau kasrah dan sebagainya. Penting kita belajar bab al-marfu'at, al-mansubat, al-majrurat untuk kita menentukan penghujung perkataan itu apa dia yang perlu kita gunakan, sama ada baris depan ke atau baris atas ke, ataupun baris bawah ke, baris mati ke, ataupun tanda-tanda yang lain yang telah kita pelajari di dalam bab i'rab. Jadi di sini kata penulis, berikut keterangan tentang jenis-jenis kalimah tersebut. Di sini disebutkan dahulu, yaitu yang pertamanya al-maf'ulun bih, yang keduanya al-maf'ulul mutlaq, yang ketiganya zarful zaman, yang keempatnya zarful makan, yang kelimanya hal, yang keenamnya tamyiz, yang ketujuh al-mustathna, yang ke-8 ismun bagi la nafiyah, yang ke-9 al-munada, yang ke-10 al-maf'ul li ajlih, yang ke-11 al-maf'ul ma'ah, yang ke-12 khabar kana dan saudaranya, yang ke-13 ismu inna dan saudaranya, yang ke-14 pengikut bagi kalimah yang mansub dipanggil dengan tawabi'. Jadi di sini disebutkan 14. Apa satu lagi yang tertinggal yang tak disebutkan di sini? Yang tak disebutkan di sini ialah apa dia? Iaitu zanna dan saudara-saudaranya. 11. Di sini dinyatakan 11 saja. Baik, sepatutnya ada satu lagi, yaitu zanna dan saudara-saudaranya, ataupun zanna dia menasabkan dua ismun selepas daripadanya, yang mana ianya menjadi maf'ul yang pertama dan maf'ul yang kedua. Tak apa, kita bacakan dahulu. Yang pertamanya, pasal 1 al-maf'ul bih.
Yang pertamanya maf'ulun bih. Jenis kalimah pertama yang berada pada kedudukan nasbun adalah maf'ulun bih. Apabila menyatakan tentangnya, ada beberapa ciri yang perlu anda ketahui. Ciri-ciri tersebut adalah, yang pertamanya ianya adalah ismun. Kita kena ingat yang boleh menjadi maf'ulun bih itu adalah ismun. Fi'lun tidak dan harfun pun tidak. Yang keduanya, ianya mestilah berada pada kedudukan nasbun. Bila jadi maf'ulun bih, kena jadikan dia mansub. Dan yang ketiganya, ianya membawa makna sesuatu yang terkena perbuatan. Artinya perbuatan itu terkena kepada ismun yang dipanggil dengan maf'ulun bih ni tadi. Contohnya apa dia? Fatahtul baba, saya membuka pintu, ataupun saya telah membuka pintu. Sekarang ini fatahtul baba, fataha fi'l madin, tu fa'il, dan al-baba maf'ulun bih. Kita bacakan baris atas baba, ya. Sebab dia menjadi maf'ulun bih. Kita tak baca babu, tak baca babi, ya. Sebab dia menjadi maf'ulun bih. Kalimah al-baba mansub kerana ia menjadi maf'ulun bih. Alamat nasbunnya adalah fathah. Ia membawa makna perbuatan membuka di dalam ayat ini dilakukan kepada pintu. Jadi perbuatan membuka, yang kena buka apa dia? Pintu. Jadi dia adalah maf'ulun bih. Oleh itu pintu, iaitu al-baba, digelar maf'ulun bih kerana perbuatan tersebut kena kepadanya. Ini mudah dipahami insya-Allah. Contohnya kita kata qataltul hayyata, saya membunuh ular. Jadi ular kita baca dengan baris atas sebab dia yang dibunuh. Qataltul hayyata. Akaltu tufaha, saya telah memakan apple. Jadi semua yang perbuatan itu terkena kepadanya dipanggil maf'ulun bih. Dan maf'ulun bih ini ianya mestilah mansub. Kata dia lagi, seperti fa'il dan naibu fa'il, maf'ulun bih juga terbahagi kepada dua bahagian, iaitu ismun zahir dan dhamir. Anda telah mengetahui apakah yang dimaksudkan dengan ismun zahir dan apakah itu dhamir. Ini dah cerita dah dalam bab fa'il dahulu. Contoh bagi ismun zahir yang menjadi maf'ulun bih adalah seperti di atas. Al-baba, dia adalah ismun zahir, dia maf'ulun bih. Cuma yang hendak dijelaskan di sini adalah perbezaan di antara lafaz-lafaz dhamir yang menjadi fa'il dengan lafaz-lafaz dhamir yang menjadi maf'ulun bih. Jadi kita tahu apa dia dhamir-dhamir yang boleh menjadi fa'il. Adapun dhamir-dhamir yang boleh menjadi maf'ulun bih, ianya ada perbezaan dengan dhamir-dhamir yang boleh menjadi fa'il. Dhamir dhamair, kata jam'un bagi dhamir. Dhamir itu ganti nama. Kalau dhamair ganti nama. Jadi dhamair ni terbahagi kepada dua bahagian. Yang pertama dhamir muttasil, dipanggil dhamir muttasil. Dan yang keduanya dhamir munfasil. Istilah ni kena ingat ya. Apa dia dhamir muttasil dan apa dhamir munfasil, dia akan ceritakan nanti. Yang mula-mula ingat dahulu, dhamir ni terbahagi kepada dua. Yang pertama dipanggil dengan dhamir muttasil, dan yang kedua dipanggil dengan dhamir munfasil.
Dhamir yang menjadi maf'ulun bih adalah dhamir yang muttasil. Yang mana yang menjadi maf'ulun bih? Dhamir muttasil. Dan sebahagian pada dhamir munfasil iaitu iya. Nanti kita akan cerita. Ada juga dhamir munfasil yang menjadi maf'ulun bih, iaitu iya. Berikut adalah keterangan tentangnya. Yang penting kita ingat dahulu sekarang, dhamir muttasil inilah yang menjadi maf'ulun bih. Kita masuk kepada keterangan tentang dhamir muttasil. Muttasil artinya bersambung. Kalau munfasil tu ianya terpisah. Kalau muttasil artinya bersambung. Apa maksud bersambung? Maksudnya ketika ia menjadi maf'ulun bih, ia bersambung dengan fa'ilun. Dia bersambung dengan fa'ilun. Contohnya apa? Darabanal muallimu. Cikgu telah memukul kami. Sekarang ni fa'ilun dia daraba. Mana fa'il dia? Fa'il dia al-muallimu. Mana maf'ulun bih yang kena pukul tu mana? Na, dhamir na. Na makna dia kami. Jadi sekarang dia bersambung dengan kalimah yang lain, iaitu di sini fi'il madin. Maka dia menjadi dhamir muttasil. Dia dipanggil dengan dhamir muttasil. Dhamir muttasil yang bersambung dengan kalimah yang lain. Bila kita gunakan dalam bahasa Arab, kita kena sambungkan dengan perkataan yang lain. Itu dipanggil dengan dhamir muttasil, ya. Kalimah daraba adalah fa'ilun, manakala na menjadi maf'ulun bih dan al-muallimu menjadi fa'il. Jikalau anda memerhatikan contoh di atas, anda mendapati maf'ulun bih iaitu na merupakan dhamir yang bersambung dengan fa'ilunnya. Inilah yang dimaksudkan dengan dhamir muttasil. Faham semua makna dhamir muttasil? Lafaz-lafaz yang menjadi dhamir muttasil ada 12. Kalau kita nak gunakan dhamir muttasil yang boleh menjadi maf'ulun bih, kita ingat dia ada 12. Yang mana ke-12 lafaz ini mengikut pada penggunaan yang sesuai lah. Kalau mutakallim ada lafaz tersendiri, mukhatab ada lafaz tersendiri, begitu juga dengan ghaib, ya. 2 daripadanya merujuk kepada mutakallim, 5 merujuk kepada mukhatab, dan 5 lagi merujuk kepada ghaib. Serupa seperti bab fa'il, naib fa'il. Dhamir itu ada 12, 2 untuk mutakallim, 5 untuk mukhatab, dan 5 untuk ghaib, ya. Lafaz-lafaz tersebut adalah yang pertama huruf ya. Huruf ya yang membawa makna saya. Sekarang dah berapa perkataan yang kita dah jumpa dalam bahasa Arab membawa makna saya? Ihsan, berapa perkataan yang membawa makna saya dalam bahasa Arab? 3. Ya. Apa dia? Apa dia? Ana. Kuat sikit. Kuat sikit, tak dengar. Ya. Tu. Tak, ya. Tak yang bersambung dengan fi'il madin sebut baris depan iaitu tu. Jadi sekarang ni kita dah jumpa 3 perkataan yang membawa makna saya dalam bahasa Arab. Yang pertamanya ana, dan yang keduanya tu, huruf ta baris depan yang bersambung dengan fi'il madin, dan yang ketiganya huruf ya. Bila kita nak guna ketiga-tiga
perkataan ini kita kena gunakan pada tempatnya. Tak boleh suka-suka kita saja. Contohnya nak kata saya sakit, tu marid, mana boleh. Ya, ataupun ya marid, walaupun ya tu bawa makna saya. Kita kena guna ana marid. Faham semua? Ataupun nak kata guru telah memukul saya, daraba ana muallim, tak boleh. Ya, daraba ana muallim, guru telah memukul saya. Ataupun daraba muallim ana, tak boleh. Kena sebut darabani muallim, macam tu. Setiap dhamir tu kita kena gunakan pada tempatnya. Ya, kata dia huruf ya yang membawa makna saya. Ketika ia bersambung dengan fi'lun, hendaklah diletakkan huruf nun di antara kedua-duanya. Kalau huruf ya ni kita nak jadikan maf'ulun bih dan dia bersambung dengan fi'lun, maka kita kena letak nun di antara fi'lun dengan ya. Ya, letak tengah-tengah dia nun. Huruf nun ini dipanggil di dalam istilah ilmu nahwu dengan nun al-wiqayah. Nun ini dipanggil dengan nun al-wiqayah. Kenapa dipanggil dengan nun al-wiqayah? Wiqayah tu untuk apa? Melindungi. Wiqayah maknanya apa? Perlindungan. Kenapa dipanggil dengan nun wiqayah? Untuk melindungi fi'lun madin ini daripada berbaris di bawah. Untuk melindungi fi'lun daripada berbaris di bawah. Kita tahu baris bawah itu alamat khusus bagi ismun. Ismun saja yang boleh berbaris di bawah. Sekarang ni kalau kita tak letakkan nun, apa akan jadi? Fi'lun ni akan berbaris di bawah. Kita nak kata guru telah memukul saya, apa akan jadi? Akan jadi darabi muallimun. Sahih? Kalau tak letak nun, akan jadi darabi muallimun. Jadilah fi'lun berbaris apa Abu Saleh? Fi'lun jadi berbaris apa? Ya? Dah sampai ke bulan. Jangan ngantuk belajar. Kalau ngantuk nanti tak faham lah. Ya? Ba dah jadi berbaris bawah. Jadi untuk mengelakkan fi'lun ni berbaris bawah, apa yang dibuat? Diletakkan huruf nun. Jadilah darabani al-muallimu. Ya. Jadi nun ini nun wiqayah nama dia. Tak ada makna apa-apa pun. Dia tak ada makna apa-apa. Dia berfungsi sebagai penghalang daripada fi'lun berbaris bawah sahaja. Nak lindungi fi'lun daripada berbaris bawah. Contohnya apa? Allamani al-ustazu kaifiyatas salah. Ustaz telah mengajarkan saya cara menunaikan salat. Mana fi'lun? Fi'lun allama. Mana fa'il? Fa'il al-ustazu. Mana maf'ulun bih? Siapa yang kena ajar sini? Saya. Jadi ya maf'ulun bih. Jadi kita kata allamaniyal ustazu. Jadi dhamir ini kita sambungkan dengan apa? Dengan fi'lun. Kita tak boleh kata darabal muallimuna, allamal ustazu ni, ataupun yi, ataupun apa pun tak boleh. Kena sambungkan dhamir ini dengan fi'lun, sebab dia adalah dhamir muttasil. Tak boleh duduk bersendirian. Kena sambungkan dengan kalimah yang lain. Ya.
Jadi sekarang di sini bagi mutakallim yang pertamanya adalah huruf ya. Ya. Dhamir ya mabni ala sukun. Ia berada pada kedudukan nasbun kerana menjadi maf'ulun bih. Ya dia mabni. Tak berubah. Dia tetap baris mati. Kita gunalah di mana tempat pun dia tetap baris mati. Habis tadi ngapa ustaz baca allamani al-ustaz? Kenapa bariskan ya ni baris atas? Itu untuk apa? Itu untuk apa? Memudahkan sebutan bila bertemu dua sukun. Lam pada al-ustaz tu dia dah baris mati. Ya pun baris mati. Jadi untuk memudahkan sebutan, kita bariskan salah satu daripada huruf yang mati ni, iaitu huruf yang awal. Jadilah allamaniyal ustazu. Kalau tidak kena sebut macam mana? Allamani al-ustazu kaifiyatas salah. Tak lancar kan? Jadi untuk melancarkan sebutan, sebut allamaniyal ustazu kaifiyatas salah. Ya. Dihidupkan ya tu berbaris atas. Jadi sekarang ni kita kena ingat ya ni dia mabni ala sukun. Berada pada kedudukan nasbun kerana menjadi maf'ulun bih. Huruf nun yang berada di antara allama dengan ya adalah nun wiqayah. Artinya nun yang melindungi fi'lun daripada dimasuki kasrah. Kerana kasrah merupakan ciri-ciri ismun. Ya, itu ciri khusus bagi ismun. Yang keduanya na yang membawa makna kami ataupun kita. Boleh kami, kita boleh belaka. Contohnya apa? Yushajji'una al-walidu fi talabil ilmi. Ayah memberi perangsang kepada kami dalam menuntut ilmu. Artinya beri semangat, beri dorongan dalam menuntut ilmu. Jadi mana syahid dia? Syahid dia na lah. Yushajji'u fi'l mudhari'. Kemudian al-walidu fa'il dan na maf'ulun bih. Dhamir na mabni ala sukun, ia berada pada kedudukan nasbun kerana menjadi maf'ulun bih. Ini contoh saja. Bila antum nak buat ayat, kalau nak jadikan na tu maf'ulun bih, jadi kita kena sambungkan dengan fi'lun. Tak kira lah fi'lun madin ke fi'lun mudhari' ke, kita sambungkan dengan fi'lun. Kemudian kata dia, yang ketiganya ka. Kaf yang berbaris di atas. Ka, apa makna ka? Ka membawa makna kamu. Ya. Ia membawa makna mukhatab merupakan seorang lelaki. Mukhatab seorang lelaki. Faham semua? Ingat ya cara penggunaannya. Bila nak gunakan maf'ulun bih, kita kena guna dhamir seperti ini. Naka. Tak boleh kata guru memberi dorongan kepada kami. Yushajji'u nahnu al-walidu al-mudarrisu. Tak boleh. Walaupun nahnu membawa makna kami, tapi kita kena guna na. Ya. Kita kena guna na sebagai maf'ulun bih. Sekarang ka. Ka makna dia kamu. Kalau sebelum ni dalam bab fa'il, apa yang kita gunakan untuk kamu lelaki? Anta. Kita guna anta. Anta kamu lelaki seorang. Anta marid, adakah kamu sakit? Kita pakai anta. Sekarang ni ka, kamu juga.
tapi kita kena gunakan pada tempat yang lain. Iaitu seperti di sini dia menjadi maf'ulun bih. Kalau kamu lelaki seorang, kita tak boleh guna anta, kita kena guna ka. Kalau untuk maf'ulun bih. Contohnya apa? Nasahakal ustazu bimuhafazatis salawatil khams. Ustaz sudah menasihati kamu supaya menjaga salat 5 waktu. Sekarang ni nasaha fa'ilun. Fa'il dia al-ustazu, maf'ulun bih dia ka. Faham? Kita tak boleh kata nasaha anta al-ustazu, tak boleh, salah. Kena sebut nasahaka al-ustazu. Ya, pakai ka. Ingat, dhamir ka mabni alal fathi. Ia berada pada tempat nasbun kerana menjadi maf'ulun bih. Ka adalah maf'ulun bih. Ya. Macam mana nak i'rab dia? Dia mabni alal fathi. Dalam bahasa Arab sebut fi mahalli nasbin maf'ulun bih. Berada di tempat nasbun kerana menjadi maf'ulun bih. Dhamir yang keempat, ki. Ki untuk siapa? Ki untuk perempuan, kamu juga. Tapi untuk perempuan seorang, ya. Perempuan yang seorang digunakan ki. Ia membawa makna seorang perempuan yang ditujukan kepadanya percakapan, mukhatab. Kalau sebelum ni bab fa'il dalam bab apa? Mubtada, maafkan dalam bab fa'il ya. Dalam bab mubtada kita pakai apa? Anti. Kita pakai anti. Ya. Jadi sekarang ni kalau untuk maf'ulun bih kita pakai ki. Ya, kita pakai ki. Begitu juga dengan ka tadi. Kalau bab mubtada kita pakai anta. Bab fa'il kita pakai ta. Dan bab maf'ulun bih kita pakai ka. Di sini kalau bab mubtada kita pakai anti, bab fa'il kita pakai ti, dan bab maf'ulun bih kita pakai ki. Ya. Contohnya as'alullaha an yahdiyaki. Saya memohon kepada Allah agar memberi hidayat kepada kamu. Ya. Kita pakai ki. Tak kira dalam ayat apa pun, kalau maf'ulun bih pakai ki. Contoh, siapa yang pukul kamu? Kita cakap kepada adik perempuan kita ke, siapa yang pukul kamu? Kita kata man darabaki. Ya. Man darabaki. Ya. Kita pakai ki. Sini fa'ilun dia yahdi. Fa'il dia apa? Fa'il dia dhamir mustatir. Dhamir yang tersembunyi, takdirnya huwa, kembali kepada lafzul jalalah Allah. Kemudian maf'ulun bihnya adalah ki. Ya. Dhamir ki mabni al-kasri, ia berada pada tempat nasbun kerana menjadi maf'ulun bih. Kemudian lagi dhamir yang seterusnya, yang kelima kuma. Hafal ya. Siapa yang belum hafal, dia hafal dhamir ni. Ia membawa makna dua orang yang ditujukan kepadanya percakapan, sama ada lelaki ataupun perempuan. Kuma boleh guna lelaki, boleh guna untuk perempuan. Serupa kalau di dalam apa, bab fa'il ataupun bab mubtada. Kalau untuk dua orang kita kata kamu berdua, apa dia? Kalau bab mubtada antuma.
Ya. Dalam bab fa'il apa dia? Bab fa'il tuma. Bab fa'il tuma. Dalam bab maf'ulun bih kita pakai kuma. Contohnya apa? Da'a kuma Aliyun ila baitihi. Ali telah menjemput kamu berdua ke rumahnya. Kalau nak cakap dua orang pakai kuma. Faham? Siapa yang memukul kamu berdua? Man darabakuma. Ya? Siapa yang memukul kamu berdua? Jadi kita pakai kuma sebagai maf'ulun bih. Dhamir kuma mabni. Ia berada pada tempat nasbun kerana menjadi maf'ulun bih. Ya. Kemudian yang keenamnya kum. Ia membawa makna mukhatab adalah lelaki yang bilangannya 3 orang ataupun lebih. Nak bercakap dengan 3 orang ataupun lebih, kita pakai kum. Kalau bab mubtada, apa dhamirnya? Antum. Kalau bab fa'il, apa dhamirnya? Tum. Ya, katabtum, qara'tum. Ya. Dalam bab maf'ulun bih kita pakai kum. Kita pakai kum. Contohnya ahabbakumullah. Semoga Allah mengasihi kamu. Sekarang ni fi'ilun dia ahabba. Fa'il dia Allah. Dan juga maf'ulun bih adalah kum, ya. Dhamir kum mabni, ia berada di tempat nasbun kerana menjadi maf'ulun bih. Yang ketujuh kun. Kunna. Kunna ianya bawa makna orang yang ditujukan kepada mereka percakapan adalah wanita yang bilangan mereka 3 orang ataupun lebih. Apa yang kita guna untuk perempuan ramai? Pakai kunna. Asa rabbukum in tallaqa kunna. Kan? Baik, sekarang ni contoh dia apa? Ya ma'syaran nisa in tuti'nallah yuhibbukunnallah. Wahai golongan wanita, sekiranya kamu taat kepada Allah, maka Allah akan mengasihi kamu. Mana syahidnya di sini? Syahidnya adalah kunna. Kunna. Jadi fi'ilun dia yuhbib, asal dia yuhibbu, dipecahkan jadi yuhbib. Kemudian fa'il dia adalah lafzul jalalah Allah dan kunna maf'ulun bih. Nak bercakap dengan perempuan ramai, kalau dalam bab mubtada, apa kita gunakan daripada dhamirnya? Antunna. Kalau bab fa'il, tunna. Kalau bab maf'ulun bih, kunna. Ya? Ingat begitu. Baik. Masuk kepada seterusnya, dhamir kunna mabni. Ia berada di tempat nasbun kerana menjadi maf'ulun bih. Kita bacakan sampai habis insya-Allah dhamir munfasil muttasil ni. Yang ke-8 huruf ha. Yang bermakna ghaib adalah seorang lelaki. Kita pakai huruf ha saja. Kalau apa? Kalau dalam bab mubtada kita pakai huwa. Pakai apa? Huwa. Dalam bab fa'il pakai apa? Huwa juga. Cuma dia dhamir mustatir, dhamir tersembunyi. Dan dalam bab maf'ulun bih kita pakai ha saja. Waw tak ada.
pakai huruf ha saja. Contohnya apa? Al-bakhilu yubghiduhun nas. Si bakhil dibenci oleh manusia. Sekarang di sini mana fi'lan dia? Yubghidu. Mana fa'il? An-nas. Mana maf'ulun bih? Hu. Ya. Dhamir ha pada yubghidu mabni. Ia berada di tempat nasbun kerana menjadi maf'ulun bih. Contohnya kita nak kata sebagai contohnya, limadza yabki hadzal walad? Kenapa budak ini menangis? Kita nak kata, kita kata ayah dia telah memukul dia. Kita pakai hu sebab maf'ulun bih. Kita kata darabahu waliduhu ataupun abuhu. Ayah dia telah memukul dia, pakai hu. Ya. Kemudian kata dia yang kesembilan ha. Ha bercampur dengan alif. Ini untuk perempuan. Kalau hu untuk lelaki, ha untuk perempuan. Kalau bab mubtada, kita untuk perempuan seorang kita pakai hiya. Kalau dalam bab fa'il pun sama, hiya juga, tapi dhamir mustatir. Dalam bab maf'ulun bih kita pakai ha. Ia digunakan untuk menunjukkan ghaib adalah seorang perempuan. Contohnya, hadhihi ummi ana uhibbuha. Ini ibu saya sayangkannya. Mana fi'lan? Uhibbu. Mana fa'il? Fa'il dia dhamir mustatir. Itu ana. Mana maf'ulun bih? Ha. Ha itu adalah maf'ulun bih. Ya. Dhamir ha mabni. Ia berada di tempat nasbun kerana menjadi maf'ulun bih. Jadi bila antum belajar begini, antum kena pandailah guna bila membuat ayat. Kena pandai gunakan untuk jadikan ianya di dalam ayat. Yang ke-10 huma. Ia digunakan untuk menunjukkan ghaib yang bilangannya dua orang, sama ada lelaki atau perempuan. Ya. Kita ingat kalau untuk dua orang, dhamir dia sama. Lelaki perempuan sama saja dhamir dia. Ya. Antuma dua orang lelaki perempuan, antuma juga. Begitu juga dengan huma. Huma ianya untuk lelaki dan untuk perempuan. Ya. Contohnya apa? Abu Bakr wa Umar sahabiyani la yuhibbuhuma illal mu'min. Abu Bakar dan Umar adalah dua orang sahabat. Artinya sahabat Nabi. Tidak mengasihi kedua-duanya melainkan orang yang beriman. Jadi fi'lun dia yuhibbu, fa'il dia al-mu'min, dan apa dia? Maf'ulun bihnya adalah huma. Ini untuk lelaki. Kalau untuk perempuan pula macam mana? Aisyatu wa Hafsatu yuhibbuhumal muslimatu. Aisyah dan Hafsah dikasihi oleh wanita Islam. Artinya apa? Fi'lun dia adalah tuhibbu, bukan yuhibbu, ya, maaf, tuhibbu. Kemudian fa'il dia al-muslimatu. Kemudian maf'ulun bih dia adalah huma. Kemudian yang seterusnya, kata dia dhamir huma mabni. Ia berada di tempat nasbun kerana menjadi maf'ulun bih. Yang ke-11, hum. Hum digunakan untuk ghaib lelaki yang bilangannya
3 orang ataupun lebih. Baik, kalau dalam bab fa'il bab mubtada kita pakai apa? Bab mubtada pakai apa untuk dhamir apa? Untuk mubtada kalau menunjukkan laki ghaib yang ramai, pakai hum lah. Pakai hum. Kalau dalam bab fa'il pakai apa? Wawul jamaah, kan? Untuk menunjukkan lelaki yang ramai. Zahabu ilal masjidi. Mereka semua telah pergi ke masjid. Pakai wawul jamaah. Dan dalam bab maf'ulun bih serupa macam bab mubtada, kita pakai hum juga. Pakai hum. Ya. Contohnya al-muhajiruna wal ansaru yuhibbuhumul mu'minun. Orang golongan muhajirin dan ansar dikasihi oleh orang-orang yang beriman. Fa'ilun yuhibbu, fa'il al-mu'minun, dan maf'ulun bih adalah hum. Dhamir hum mabni, ia berada di tempat nasbun kerana menjadi maf'ulun bih. Dan yang terakhir hunna. Hunna untuk perempuan yang ramai. Kalau dalam bab mubtada kita pakai hunna juga. Kalau dalam bab fa'il kita pakai nun niswah. Dan kalau dalam bab maf'ulun bih sama macam bab mubtada, kita pakai hunna. Ia digunakan untuk ghaibat perempuan yang bilangannya 3 orang ataupun lebih. Contohnya apa? Haula'il ummahatu yuhibbuhunna auladuhunna. Ibu-ibu ini dikasihi oleh anak-anak mereka. Haula'i ini untuk menunjukkan ramai, pakai haula'i. Ibu-ibu ini dikasihi oleh anak-anak mereka. Sekarang fi'lannya yuhibbu, fa'il dia aulad, maf'ulun bih hunna. Hunna pada yuhibbu tu ya, dia adalah maf'ulun bih. Dhamir hunna mabni, ia berada di tempat nasbun kerana menjadi maf'ulun bih. Jadi antum hafal apa itu dhamir muttasil dan penggunaan dia ni tadi, macam mana kita nak bentukkan dalam ayat. Dan insya-Allah minggu hadapan kita masuk kepada dhamir munfasil. Wallahu a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.